Selamat pagi semua pelajar. Selamat kembali ke channel Cikgu Iventan. Dan hari ini kita akan sambung topik nombor asas bahagian ketiga, iaitu kita nak belajar mengenai pengiraan nombor asas, di mana kita buat tambah dan tolak terhadap nombor asas. Okey, jadi ini yang kita nak belajar hari ini. Kepada pelajar yang ada kalkulator, jangan risau, kita akan juga tengok cara guna kalkulator tu di hujung pembentangan. Cikgu akan bentang nanti. Jadi kita akan tengok secara manual dulu. Jadi sebelum kita betul-betul masuk ke nombor asas yang kita tidak biasa, kita akan buat sikit ulang kaji dengan operasi yang asas di mana kita menggunakan di pengiraan nombor asas yang kerap kita bersemuka, iaitu nombor asas 10. Okey, nombor asas 10 memang kita tidak rasa tidak kenal dia sudah kan. Jadi contoh kita ambil soalan hari ini 153 ataupun 153 tambah 68. Bagaimana kita selesaikan soalan ini? Okey. Jadi biasanya kita nampak soalan ni, asas 10 ni kan kita akan terus tambahkan mereka. Okey, ada yang bilang, okey cikgu kita guna kalkulator saja, tambah macam biasa. Okey. Okey, jadi 8 tambah 3 dapat 11, lebih 1. Jadi di sini kita dapat 12, masuk 221. Jadi kita tahu jawapan untuk soalan ini adalah 2, 2, 1 asas 10 ataupun 221 asas 10. Okey, ini adalah yang paling basic yang kita sudah belajar sebelum ini. Jadi hari ini kita nak tengok bagaimana kita nak tambah untuk nombor asas 2. Okey, nombor asas 2 kita tengok contoh soalan. 101 asas 2 tambah 111 asas 2. Jadi perbezaan antara nombor asas bila kita tambahkan mereka adalah untuk nombor asas 2 selagi kamu sudah penuh 2, dia akan masuk ke tempat yang baru. Contohnya tadi nombor asas 10. Selepas kita cukup 10, kita akan masuk ke tempat 10. Bila 10 tu cukup 10, kita akan masuk ke tempat 100. Okey? Jadi untuk asas 2, selagi kita cukup 2, kita masuk. Okey? Jadi kita tengok cara kita buat. Kita boleh buat macam biasa. 101 111. Ini semua asas 2. Kita tambahkan. Okey, 1 tambah 1 sudah 2. Dia sudah lebih daripada boleh muat di dalam tempat ini. Jadi kita akan tulis kosong di sini dan kita masukkan 1 di sini. Jadi 1 tambah 1 sekali lagi kita sudah lebih. Jadi kosong lagi kita tulis di sini. Masuk. Jadi 1, 2, 3 lebih daripada itu. Okey, jadi 2 tu dia akan ditukar ke tempat yang baru dan 1 lagi yang tinggal tu kita akan tulis di sini, kekalkan. Okey, jadi yang tadi 2 tu yang lebih tu kita akan tulis di depan. Okey, jadi jawapan dia adalah 1100 asas 2. Okey. Bagi yang kamu tidak confident, kamu tidak yakin dengan jawapan, nanti cikgu akan tunjukkan cara kalkulator untuk kita semak jawapan nanti ya. Okey? Baik. Jadi sudah ada contoh untuk asas 2, kita akan tengok contoh untuk asas 8. Baik, untuk asas 8, situasi dia akan bertukar bila dia cukup 8, dia akan masuk ke tempat yang baru. Okey? Jadi tadi kita selagi kita dapat 2, kita akan masuk tempat baru. Ini 8, kita masuk tempat baru. Okey? Jadi kita tengok bagaimana kita nak selesaikan soalan ini. Jadi 274 asas 8 tambah 126 asas 8. Now, kita tulis 8 ni, kita tidak akan jadi 16 sebab ini 8 kita tulis ini untuk kita tahu
dia merupakan asas 8. Okey, dia bukan nilai. Jadi dia tidak akan jejas jawapan akhir kamu. Okey. 6 tambah 4 jadi 10. Jadi 8 yang cukup tu kita akan pindah ke tempat yang baru. Yang tinggal tu tinggal 2 lagi. Okey. 7, 8, 9, 10. Sekali 10 lagi. Jadi tinggal 2 lagi. Masuk sini. 2, 3, 4. Jadi 4, 2, 2. Asas 8. Okey. Jadi ini jawapan untuk 4, 2, 2. Asas 8. Okey. Jadi, setakat ini, ada apa-apa soalan? Boleh juga kamu stop video di sini. Sebab yang seterusnya, cikgu akan bentangkan tentang penolakan. Jadi, kamu kena menguasai untuk tambah dulu. Kamu selesa dengan tambah dulu. Baru kita gerak ke bahagian kedua, iaitu kita nak buat penolakan. Okey. Dan bila habis penolakan, sudah menguasai, baru kita tengok kalau kita guna kalkulator. Bagaimana kita guna kalkulator untuk sembang. Okey. Jadi, ada apa-apa soalan, kamu boleh PM cikgu. Ataupun kamu boleh terus tinggalkan komen kamu, persoalan kamu di ruangan komen yang di bawah. Dan cikgu akan balas sekiranya cikgu nampak persoalan kamu. Dan cikgu akan bimbing kamu untuk menguasai topik ini. Baik. Seperti yang kita belajar penambahan. Jadi kita akan mula daripada nombor asas. Yang di mana kita akan tengok bagaimana kita nak tolak mereka. Okey. Jadi sama juga macam biasa. 153 tolak 68. Okey. Dan kita nampak sini 3 tak cukup tolak 8. Untuk asas 10 tak payahlah kita tulis. Sebab asas 10 adalah nombor asas yang biasa kita guna. Okey. Jadi 5 ni kita pinjam 1 kepada 3 ni. Jadi 3 ni sekarang ada 13. Jadi 13 tolak 8 kita akan ada 5 bagi. 4 tidak cukup. Jadi kita tengok secara keseluruhan 14 di sini. Tolak 6 yang baki dia tinggal 8. Okey. Jadi jawapan di sini 85 asas 10. Okey, ini yang paling senang sebab ini ulang kaji saja ataupun warm up. Okey, untuk kamu masuk ke nombor asas 2 dan nombor asas 8. Baik, kita tengok sekarang nombor asas 2. Dan perbezaan antara nombor asas 10 dengan nombor asas 2 adalah bila kita pinjam satu daripada tempat sebelum dia tu, kita akan pinjam nilai 2 sahaja untuk nombor asas 2. Berbanding tadi nombor asas 10, bila kita pinjam, kita akan pinjam 10. Okey? Jadi untuk soalan ini 10 110 asas 2 tolak 111 asas 2. Okey. Jadi kosong di sini tidak cukup, jadi kita pinjam daripada nilai yang sebelah. Ini jadi kosong sudah. Ini jadi 2. Sebab daripada tempat sebelumnya dia membawa nilai 2. Okey. Jadi 2 dipinjam ke sini, 2 tolak 1 tinggal 1. Okey. Okey. Tinggal 1. Jadi sini kosong tak cukup. Jadi sekali lagi kita pinjam dengan depan. Juga kita pinjam 2 kepada dia. Jadi 2 tolak 1. 1. Ini jadi kosong. Ini jadi 2. Okey. Jadi sekarang dia pun tidak cukup. Pinjam dari depan. Ini 1 kosong. Tak ada kan. Jadi terpaksa lah kita ambil. Sini tinggal jadi 1. Dia tinggal. Dia akan ada 2. Jadi 2 tolak 1, 1. Dan 1 ini tak ada benda nak ditolak. Jadi 1. Jadi jawapan dia adalah 1, 1, 1, 1 asas 2. Ini jawapan akhir kamu. Terpadam. Tak apalah. Okey. Nanti kamu tengok balik sendiri. Okey. Jadi ini dapatlah jawapan 1, 1, 1, 1 asas 2. Okey. Jadi topik ini walaupun sangat membosankan, tetapi dia sebenarnya boleh diselesaikan dengan kalkulator. Okey, cuma yang kepada yang tiada kalkulator tu terpaksalah kamu belajar secara manual. Sebab tu cikgu sentiasa galakkan kamu pergi dapatkan kalkulator. Okey, dan topik ini memang banyak kita guna kalkulator. Alright.
Baik, kita sambung dengan nombor asas 8. Jadi contoh untuk nombor asas 8. Jadi tadi untuk asas 2, bila kita pinjam satu daripada tempat sebelum tu, kita akan pinjam 2. Jadi untuk asas 8, maksudnya bila kita pinjam satu daripada tempat sebelumnya, kita akan dapat 8. Okey, jadi 2, 7, 4, 1, 2, 6. Ini semua asas 8. Okey, kita nak tolakkan mereka. 4 tidak cukup tolak 6, jadi kita pinjam daripada depan. Ini jadi 6, ini ada 8 tambah 4 dapat 12. Okey, dia bukan pinjam 10-an, dia pinjam 8 saja. Sebab tu 8 tambah 4, 12 saja. Okey, 12 tolak 6, kita akan ada 6 baki. Dan sekarang kita tengok 6 memang cukup untuk tolak 2, jadi kita tolakkan 2, dapat baki 4. 2 tolak 1, tinggal 1, dan dia merupakan asas 8. Jadi jawapan kita dalam bentuk 1, 4, 6 asas 8. Okey, jadi kita tinggalkan di sini 1, 4, 6 asas 8. Okey. Setakat ini ada apa-apa persoalan untuk nombor asas, untuk tambah dan tolak. Okey, kalau ada apa-apa persoalan tu PM cikgu, ataupun boleh juga kamu tinggalkan persoalan kamu di ruangan komen di bawah. Okey, untuk latihan kelas hari ini, akan cikgu letakkan Google Form di bawah ruangan description. Okey, jadi kamu boleh tekan masuk dan buat latihan di dalam dan submit. Tetapi kali ini cikgu akan bagi soalan dalam bentuk subjektif. Okey, jadi cikgu akan tunjuk bagaimana kamu nak jawab soalan subjektif itu, ya, supaya kamu tahu macam mana isi dan kamu boleh terus dapat result yang tepat. Okey, jadi disebabkan Google Form ni dia tidak dapat type in dalam bentuk yang ada asas 8 seperti yang cikgu tunjukkan sekarang di sini dalam paparan, di mana 8 tu dia boleh tunjuk di bawah. Okey, jadi apa yang perlu buat adalah untuk jawapan, contohnya cikgu bagi soalan ni 2, 7, 4 asas 8 tolak 1, 2, 6 asas 8. Dan jawapan dia 1, 4, 6 asas 8 ni, bagaimana kamu akan type di dalam Google Form nanti adalah kamu hanya tak perlu type sama dengan kamu hanya terus type jawapan untuk Google Form. Cikgu letak di tepi sini lah, jadi kamu boleh tengok. Okey, untuk Google Form, cara jawab jawapan untuk soalan ni, kamu akan terus type 1, 4, 6. Lepas tu kamu cari simbol ini yang di bawah. Dia ada satu dash di bawah tu. Okey, bukan dash yang di atas tapi dash di bawah 8. Jadi sistem akan baca sebagai ini. Kalau kita guna di mana-mana software yang contohnya PowerPoint pun, dia akan baca sebagai 1, 4, 6 asas 8. Okey, jadi kamu kena letak simbol ini untuk bagi tahu ini adalah asas berapa saja. Okey, jadi contohnya tadi yang untuk asas 10, jadi lagi selamat dan biasakan diri. Untuk topik ini kita akan tekan ada yang dash di bawah, lepas tu tekan 10. Jadi ini adalah asas 10 dan dash yang di bawah 2 ini adalah untuk menunjukkan asas 2. Jadi jawapan, ingat, tak perlu type sama dengan, kamu hanya terus type jawapan, lepas tu asas berapa, itu sahaja. Okey, jadi cikgu akan harap dapat jumpa kamu punya submission di Google Form nanti. Dan bagi pelajar yang tidak dapat mengikuti masa cikgu buat kelas pada hari Selasa, tidak apa, selagi kamu dapat dah hadirkan diri bila ada line yang stable, kamu tengok video dan kamu boleh terus buat latihan di bawah dan submit saja, ya. Cikgu tidak akan tutup link itu di sana. Okey, bila-bila masa kamu nak ulang kaji, kamu boleh cuba soalan di sana. Baik, sekarang cikgu akan tunjukkan kamu cara pengiraan nombor asas dengan kalkulator. Sebenarnya dia tidak susah. Yang penting kalkulator kamu mesti tukar kepada bentuk nombor asas. Okey, dan di slide seterusnya cikgu akan tunjuk video dan kamu akan tengok video macam mana cikgu kira dengan kalkulator untuk soalan-soalan yang kita bincang sebentar tadi.
Okey, sekarang cikgu akan kongsikan bagaimana kita guna kalkulator untuk kirakan soalan yang melibatkan nombor asas ya. Jadi yang penting kita mesti tukar kepada nombor asas dulu. Tengok dia tak ada digit dia tak ada simbol di sini kan. Jadi ini adalah yang biasa untuk panggilan yang biasa. Jadi kita tekan mode, masuk base. Okey, jadi untuk soalan yang melibatkan asas 2, kita kena pastikan dia adalah huruf B. Kalau tidak tahu macam mana tukar jadi B, kita cari bin, binary ya. Jadi kita tekan dia akan jadi B. Yang ada yang mungkin dia akan berhenti di D iaitu asas 10. Ada yang mungkin tinggal di H asas 16. Ada yang mungkin akan tinggal di asas 8 iaitu O. Okey. Jadi berdasarkan soalan kita akan pilih simbol yang sesuai. Okey, jadi contohnya cikgu ambil soalan contoh tadi yang untuk nombor asas 2. Okey, jadi kita tulis B. Lepas tu apa yang kita perlu type di dalam adalah kita tekan saja nombor sana, tak payah tekan asas sebab sudah kita pilih untuk asas dia. Jadi 101 tambah 111 iaitu cikgu bagi tengok soalan soalan tadi yang kita kira ini ya. Alright. Jadi kita tekan sudah. Di kalkulator kita tak payah tekan asas sudah ya sebab kita sudah pilih binary. Jadi jawapan 1100 asas 2. Sama tak dengan jawapan yang kita kira tadi? Kita tengok balik. Okey, 1100 asas 2. Sama jawapan. Okey, jadi ini untuk yang model FX570MS dan untuk ES Plus benda yang sama juga on. Ini tak ada apa-apa benda, maksudnya dia berada di paparan biasa. Jadi kita tekan mode dan kita pilihlah. Okey, alright, tak cukup terang. Alright, so base N. Okey, jadi 4. Kita pilih 4. Okey, nampak dia akan keluar paparan. Tak jelas. Okey, jelas sikit di sini. Okey, nampak DEC. Maksudnya dia berada di asas 10. Jadi kita sekarang nak selesaikan soalan yang sama yang dengan tadi itu. Okey, iaitu asas 2. Jadi apa kita buat? Kita tukarkan kepada asas 2 dulu, iaitu di tempat yang sama iaitu log. Okey, di atas ini dia akan tulis BIN terang sangat. Okey, jadi BIN ni kita tekan. Nampak dia tukar jadi BIN di atas sudah. Jadi ini untuk nombor asas 2. Apa yang kita perlu key in adalah key in benda yang sama. Kita tekan nombor saja iaitu 101 tambah 111. Dan jawapan 1100 asas 2. Sudah keluar. Okey. Sama juga untuk contoh asas 8. Jadi kita kena pastikan dia berada di bentuk asas 8 terlebih dahulu. Baru kita tekankan apa yang kita nak kira dan dia akan terus paparkan jawapan. Dan untuk kita tak nak tahu jawapan itu dalam bentuk asas lain, kita tak perlu tekan apa-apa. Kita hanya terus tekan kepada asas yang kita minat nak tahu. Contohnya tadi kita di asas 2 adalah 1100. Jadi kita minat nak tahu dia di asas 8. Jadi kita tekan OCT. Okey. Jadi kita akan dapat 14. Bukan 14. 14. Okey. Sebab asas 8 ni dia tak ada 10 kan. Jadi kita tak boleh sebut sebagai 10. Jadi kita sebut sebagai 14. Okey. Dan kalau kita nak tahu dia dalam asas 10 tu adalah berapa? Jawapan dia 12. Okey. Baik. Jadi ini adalah cara kita guna kalkulator. Harap dapat membantu. Baik. Saya percaya selepas tengok video ni, pelajar pun faham bagaimana kita boleh gunakan kalkulator untuk buat soalan operasi. Okey, walaupun yang sebelum ni depan ni bosan lah, banyak yang tambah tolak tu macam sukar lah. Okey, tapi tak apa. Okey, kebiasaannya dia tidak akan betul-betul tengok langkah kamu. Sebab soalan biasanya dia akan fokus kepada topik yang lebih luas. Topik ini adalah satu topik yang kecil saja. Yang penting kamu mahir guna kalkulator untuk cari jawapan. Okey? Sebab macam mana pun benda ni, topik ni dia sangat berfokus kepada IT. Okey, di mana dia akan semua guna sistem komputer nanti. Jadi memang kita akan gunakan teknologi yang sedia ada lah. Alright? Jadi jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada rakan-rakan kamu yang belum sempat tengok video ini.
Alright, dan jangan lupa untuk buka loceng itu supaya video yang baru cikgu sharekan tu akan kamu dapat notifikasi nanti. Dan juga jangan lupa sekiranya kamu ada subjek-subjek yang lain yang mungkin cikgu kamu tidak buat online classes ataupun dia tidak buat YouTube live ataupun kamu nak dapatkan lebih banyak pendedahan daripada cikgu-cikgu lain, kamu boleh juga mencari academic YouTuber di YouTube untuk tengok subjek yang kamu minat dan belajar daripada sana. Okey, banyak perkongsian daripada cikgu-cikgu di academic YouTuber ni. Dan sekarang kita gelombang kedua sudah jalan, rasanya dalam 4,000 orang peserta, iaitu kita ada 4,000 orang cikgu yang sedang di YouTube untuk buat video untuk membantu semua pelajar di sini ya. Okey, kita akan jumpa lagi nanti pada hari Khamis di mana topik yang untuk menutup topik ini dan bahagian yang memang cikgu tak berapa suka iaitu penyelesaian masalah di mana kamu akan bincangkan situasi tertentu lah. Kita akan tengok pada hari Khamis nanti. Okey, kita jumpa pada kelas seterusnya. Jumpa lagi nanti. Bye bye.